Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Betul? 14 ke 15 lah? 14 kot? Hari ni 15 dah. 15 dah? Malam ni malam 16. Komen kat sini, komen kat sini. Ramadan. Kita akan buat sedikit sharing. mana mic-nya? Mic dekat tangan tapi cakap mulut. Dah start ke? Cenduran! Syafie nampak baju ni Syafie? Baju tak lipat ni. Kara. Tak. Kara cenduran. Kara. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Semua orang nak di cakap sekarang ni. Berakes, Habis. Di mana pada kali ini kita membuat satu podcast. Kita buat comeback balik. Betapa lama kita dah menghilangkan diri. And Ku we're back here again bersama Nazafi, kan Rafi, Ramadan. Arifi, Milo dan saya ialah Syafiti. Kali Alright. ini penuh makna. Jadi sebenarnya kenapa lama sangat menghilang Nazar? Cerita sikit. Sebab dia merupakan satu soalan yang bagus dan saya rasa perkara ini harus diteliti dan dijawab oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab terhadap perkara yang harus dilakukan, ya. Saya paskan kepada Cik Arif untuk menjawab soalan itu. Baik, terima kasih Nazar. Okey, pada hari ini sebenarnya hari ini merupakan Ramadan yang keberapa Arifi? Hari ini merupakan Ramadan malam yang ke-16 kalau mengikutkan fakta daripada Melo lah. Okey, jadi Jadi kita tinggal separuh bulan sahaja Ramadan. Amalan dah Yes. cukup belum? Amalan dah cukup? jadi kenapa kita buat pada 16 hari bulan? Sebab kita orang nak dapatkan dia punya face, dia punya rhythm. Macam mana kita orang nak cerita tentang Ramadan dekat korang. Dan Jadi juga- kalau kita orang baru first day dah cerita pasal Ramadan, tak ada penghayatan apa lagi, tarawih pun tak pernah pergi lagi, nak cerita pasal Ramadan, buat apa? Jadi kita hayati dulu, kita telusuri dulu Ramadan and then baru kita cerita. Alright. So tanpa mengelengahkan masa lagi, saya akan menjemput Arifi. Arifi sila keluar jap. Kita akan jemput Arifi untuk menceritakan tentang pengalaman pada bulan Ramadan sepanjang 16 hari ini. Janganlah panjang sangat kan. Cerita apa yang penting je. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Syafiq dah jemput saya. Saya tak jemput lagi. Oh, dah jemput lagi. Okey, saya menjemput Arifi. Jangan duduk kat aku punya kaki. Buntut kau. Okey, saya jemput Arifi untuk Menguasai majlis. Menguasai all majlis. the stage is yours. Okey, terima kasih kerana menjemput saya ke atas stage ni. Alhamdulillah sekarang stage is mine. So sekarang ni saya diperintah untuk cerita Perintah kan? Bagi deep talk. bagi deep talk pasal Ramadan. Okay, this is very so sudden very so sudden. Okay, jadi Ramadan ni kita nak cerita based on experience ke sekarang ni? Ini bukan Ustaz Syekh. Okay, based on experience. Jadi saya sebenarnya saya tak ada apa sangat nak share pun sebenarnya. Tapi bagi saya kalau kita rasa macam kita ni tak cukup beriman atau kita ni jahil, bulan ni lah antara bulan yang kita kena perbanyakkan amalan kita. Dan juga bulan ni lah juga kita rasa kita punya, kalau kita rasa macam kita banyak dosa kan, bulan ni lah kita rasa kita patut perbaiki lagi diri kita. Jadi apa yang saya rasa pada bulan ni adalah saya tak adalah buat banyak amalan sangat pun bulan ni. Sebab dah cukup alim dah. Sebab dah cukup. Bukan. Tapi sebab saya dia minta for 10 minutes. Consuming tobacco could influence minors. Nampak macam tobacco ni. Dia ingat ni vape kot. Oh, this is not. This is mine. Tanya. Okey. Okey, tak apa. Biar Arifi teruskan dulu. Jadi itu sahajalah apa yang saya nak cerita pada untuk 16 hari Ramadan ni. Itu sahaja. Okey, biar saya tanya soalan pada Nazar lah. Nazar, Patut aku yang tanya soalan sebenarnya. boleh je, tak ada masalah. Tapi kau nak tanya apa soalan tu, biar aku dengar dulu. Aduh, simple je sebenarnya. Nazar, macam mana pengalaman bangun sahur? Alhamdulillah, saya bangun sahur. Setakat ni
Astaghfirullahalazim. Best tak bangun sahur Nazal. Selama ni nak bangun subuh pun payah, ni nak bangun sahur. Betul lah view asyik bawah 1000. Ni lah salahnya sekarang ni. Tak ready. Ya Allah. Kita bulan Ramadan kan, cuba be positif sikit. Untuk Okay, jadi- budak ke, dewasa ke, yang penting orang dengar. Mana tahu orang berubah lepas tu kan. Tak payah daya. Soalan sahur tu Syafiq. Tak, macam mana Syafiq pengalaman sahur kau? Aku nak sangat interested nak tahu. Okay, boleh. So, saya sahur bila nak bangun tu, bila dengar bunyi loceng tu macam, oh dia betul lah. Mata saya nak buka pun payah. Kau tidur. Yeah, saya tidur. Ingat tak tidur malam tu? Saya tidur, okay. So, bagi saya sahur ni melatih saya untuk bangun lah. Biasa kalau susah nak bangun pagi, time ni lah saya bangun pagi lah. Ya Allah. Bangun. Saya cuba stay up sebab saya tahu witir tak habis lagi. Cuba stay up dulu sampai ke subuh. Kalau saya bangun pukul 5.30. Makan dalam 5.45 dah habis makan dah. Lepas tu nak stay up tu lagi supaya tak tidur, tidak tinggal subuh ni. So saya habiskan witir. Witir saya 15 minit. Lama kat tu 15 minit tu. Witir 3 rakaat je. Satu rakaat 5 minit. Wow. Baca Al-Baqarah. Al-Baqarah baca ni. Okey, itu saya jawab Nazah. Saya sangat suka jawapan tu. Sangat mind blowing penjawapan. Saya jawab Is dengan the saya ikhlas hati best. saya lah. Tepokanlah kepada siapa yang masih tengok video. Saya harap lah awak boleh lepas ni baru bangun sahur. Lebih semangat lagi. Ha. Sahur, kan. Bukan mati demotivated. Saya rasa persoalan tadi tu sangat bagus. Sangat memberikan inspirasi kepada mereka semua yang nak bangun sahur lepas ni. Yes. Jadi anak Cik P dah panggil. Jadi kita kena tanya something sebenarnya yang agak kontroversi kat dalam bulan Ramadan ni. Macam mana kita nak ajar orang? Sebenarnya susah sebenarnya bila kita dalam Ramadan ni, bulan yang kita kena banyak beribadah. Kita nak ajak orang untuk perbanyakkan amal. Macam sebelum bulan puasa dia tak solat. Bulan puasa dia tak nak solat sebab dia rasa itu bukan diri dia sendiri. Dia kata I want to be myself. Ni interesting soalan ni. Dia kata I want to be myself. This is who I am, not praying. If I pray, I become hypocrite. So what is your opinion on this? Okay. Please answer this. Pula kena jawab. Who you want who to answer this question sebenarnya? Okay. You campak je. Why? The one that should be answering this question. Ding ding ding. Deng. Talian hayat anda ada 3 kali. Good luck lah siapa yang tengok. Kita tanya Arifi dulu. Arifi. Jadi apa pendapat anda terhadap orang yang merasakan kalau dia membuat baik, menjadi seorang lebih baik pada bulan puasa, dia seorang hipokrit. Dia rasa sebelum ni aku tak solat, jadi kenapa aku kena solat bulan ni? Kenapa aku kena jadi lebih baik? Ini bukan diri aku sendiri sebenarnya. Pendapat saya pada benda ini kan, saya pernah terfikirlah pasal benda ni. Sebab bila kita rasa macam Contoh orang yang berubah kan. mana contoh mana? Bukan. Dia cerita pasal experience dia. Contoh kan kita rasa macam bulan saya tak pernah solat pun sebulan ni, tapi bulan puasa saya tak boleh solat juga sebab saya bukan orang baik. Kenapa saya nak solat pada bulan Ramadan? Nanti bulan Ramadan je saya solat. Lepas bulan Ramadan saya tak solat. So saya tak nak solat lah. So kiranya sebelum Ramadan dia tak solat, masa Ramadan dia tak solat, lepas Ramadan pun dia tak nak solat sebab dia kata dia belum ready. Saya macam saya hipokrit. Saya tak baik lagi. Kenapa saya nak hipokrit dengan Tuhan? Jadi sebenarnya nak jadi baik ni dia tak perlulah untuk kita rasa betul-betul baik baru kita boleh solat. Kita nak jadi baik, tak salah pun kalau rasa macam sedikit hipokrit ke. Dia kena, yang penting nak memulakan sesuatu, dia kena mula je. Kalau asyik overthinking, aku belum baik lagi, buat apa aku nak solat? Sampai bila-bila you takkan solat? Dia kena paksa dirilah maksudnya. Session aku ni, Oh betul lah.
Aku add on value. Kita add on. So jadi kalau korang rasa macam Host kena marah. korang rasa macam Aku lah. wah aku belum ready lagi aku lah rasa. host. Belum lagi lah. Sampai bila-bila korang akan ada thought macam Aku tu. diri mengganggu. Contoh, korang sekarang ni umur 20, korang rasa macam okay, muda lagi. Aku rasa macam aku belum ready lagi nak solat. Sampai kau umur 25, korang akan rasa benda yang sama tak berubah. Umur je beza. Jadi kalau korang tak mood, korang kena mula. Just kena start. Okay, itu you kena paksa diri you. You kena paksa letak benda tu. Lama-lama diri you akan biasakan benda tu. You akan rasa bersalah bila you tinggal. You akan rasa conscious dia beza bila waktu solat. Waktu tak solat dengan waktu you solat. Baik, terima kasih saudara Arifin Syafi. Begitu padat sekali daripada Dr. Arifin. Betul. Betul. Okey, apa dia Nazar? Kenapa apa pendapat Syafi pasal orang yang mengatakan bahawa kalau dia solat, dia membuat amal pada bulan Ramadan, dia kata diri dia hipokrit. Sebelum bulan Ramadan dia tak buat, tapi dia, bila masuk Ramadan dia rasa macam kalau dia buat, dia rasa diri dia hipokrit. Okey, terima kasih Nazar. Okey, saya rasa ini pendapat saya lah. Setiap orang tu apabila dia nak melakukan sesuatu benda mesti dia start dengan niat dia dulu. Jadi contohnya kalau kita nak pergi belajar mesti niat kita nak pergi belajar kan. Takkanlah niat kita pergi belajar tapi lepas tu nak pergi ngorak perempuan. Ada juga macam tu kan. Jadi Dia sambil-sambil menyelut perkasam. Sambil-sambil kan. Jadi fokus kita lari lah. Fokus kita nak belajar. Tapi ada same time ada perempuan. So fokus kita akan kadang-kadang nak fokus nak belajar. Tapi ke arah perempuan. Nak belajar tapi ke arah perempuan. So mana lagi kuat? Dia tengok ke arah perempuan lagi kuat. So belajar tu pun macam jadi tunggang langgang lah. Skor pun tak apa-apa skor lah. Jadi buat apa kau pergi dekat universiti, masuk dia orang periksa, lepas tu ambil kuis tunggal langgang semua sekali, tapi tak skor. Buang masa. Sebab kepala otak kita melekat kat perempuan je. So the same thing goes to berubah lah. Untuk pada bulan Ramadan ke atau bila-bila nak berubah pun, dia bergantung pada niat kita. Kalau kita fokus kita adalah untuk berubah, kita tak perlu nak Tunggu Ramadan. tak perlu tunggu Ramadan. Jangan ganggu. Kenapa Nazar? Arfi. Settle sikit. Host tu lebih sikit boleh tak? Sikit boleh. Okay. So if you want to focus for changes, you need to betulkan niat dulu. You masuk waktu solat, you nak berubah. Tapi jangan bagi alasan. Nak berubah. Waktu time solat, aku nak berubah ni. Betul-betul buat. Terus laksanakan solat tu. And then masuk waktu zuhur, rasa betul nak berubah, terus buat. Lama-lama dia akan jadi rasa bersalah kalau tak buat tu. So dia akan jadi rutin kat kita. So the thing is, persamaan sama tak? Dalam kelas, fokus tak ada perempuan, lari fokus. Bila nak berubah, kita nak fokus pada perubahan, kita jadi fokus kalau kita fokus pada perubahan tu. Kita bukan fokus pada ada macam-macam benda lain. Kawan aku tengah melepak, kena keluar. Kawan aku tengah pergi bar, pergi club semua. Aku nak keluar, nak join dia orang. Jadi sebenarnya bukanlah dia orang ni dia orang tak nak berubah. Dia rasa dia nak berubah, tapi pengaruh dia banyak kat luar sana tu. Jadi hati dia bukan kat sini, hati dia kat sana. Jadi if you want to change yourself, start pada niat. Aku nak tinggalkan semua benda yang tak sepatutnya. Aku nak berubah betul-betul. Nak berubah. Sebab sampai bila nak bagi alasan? Kalau sampai bila-bila, kalau dalam kelas tak skor, sampai bila-bila lah. Asyik kerja nak mengorak perempuan je. Macam tu lah example je. You guys got it or not? If you guys got it, they can get it. I got the point lah, but the correlation between kelas and got perempuan, I don't very got it. So macam kelas tu ialah solat lah, ibarat solat lah. Kau nak skor betul-betul, kau buat betul-betul. Tapi kalau kau sebenarnya nak solat, tapi sebenarnya kau nak lebih kepada nak ngorak perempuan, dia sebenarnya akan mahala kepada ngorak perempuan daripada kita nak solat, daripada kita nak berubah. Faham tak macam tu, Arifi? Okay lah, boleh lah. Ke aku kena type benda ni, Arifi? Ke aku kena tulis nak bagi kau faham? Saya boleh faham lah. Boleh aku nak cakap. Boleh aku nak cakap sekarang ni. Boleh Nazar. Sekarang Tak masalah. moderator pula. Saya rasa Kalau korang faham, angkat tangan lah. Ini untuk support saya lah. Support saya.
persoalan saya lain sebenarnya. Ha? Kita tengah cakap pasal, okey betul lah Syafiq. Point Syafiq itu betul sebenarnya. Tapi aku tengah cakap pasal orang yang merasakan diri dia hipokrit apabila dia buat amal pada bulan Ramadan. Dia rasa macam selama ni dia tak solat. And then dia rasakan kalau dia solat pada bulan Ramadan, diri dia hipokrit. Dia fake. So apa pendapat kau tentang orang yang merasakan diri dia hipokrit? Faham tak? Okey, itu aku perlu jawab. Kalau kau nak jawab. Aku nak jawab biar aku betulkan balik kesilapan aku sebelum ni. Okey, tolong cut Okey, cut. Saya kat Okey, dia kita ibarat macam ni lah. Bila kita niat untuk membeli satu kereta Volkswagen, bila kita niat benda tu, kita akan usaha mahala ke Volkswagen tu. Lala sekali kita akan dapat Volkswagen Passat nanti. Macam Hasan Kurus macam tu kan. Lawa. Sama juga dengan kita punya niat kita untuk berubah. Bila kita niat untuk berubah, kita berusaha untuk ke arah perubahan tu. Lama-lama, kita akan berubah. Kita akan jadi someone else. So untuk orang yang hipokrit ke, yang tak hipokrit ke, if you already Want to change. If you ready to change, you akan berusaha menghala ke arah perubahan. You macam walau apa benda pun lah yang berlaku, rintangan yang berlaku dalam kepala, dalam kehidupan kita, tapi bila kita dah ada fokus kita untuk berubah, dia akan menghala kepada perubahan. Tapi selagi mana kita rasa macam tak apalah, it's okay lah, next time lah benda semua, we will never change. Hidup ni kalau kita nak selesa je, pergi tidur je lah. Dia bangun pukul 4, Pukul 4, pukul 5 kan. Lepas tu kalau dalam solat pun tak ada disiplin, how do you expect dekat tempat luar dia ada disiplin? Dengan Tuhan pun tak disiplin. Ni dekat rumah, kat rumah kita kena sapu untuk dia, orang lain kena sapu untuk engkau, mop untuk engkau, bersihkan rumah untuk engkau, tilam katil semua kita kena bersihkan sebab engkau, and toilet semua kena bersihkan sebab engkau. And dia akan efek kehidupan kita yang lain-lain juga. Sebab apa? Sebab kita suka bagi alasan. Nak berubah untuk Allah pun kita bagi alasan, apatah lagi untuk manusia. Sekian, terima kasih daripada saya. Ciao lu. Okay, kita tanya pada saudara Melo lah sekarang. Melo, what's your opinion on this? Hai, saya sebenarnya terganggu dengan pokok-pokok ni sebenarnya. Tajam. Okey, soalan apa tadi? Orang yang merasakan diri dia hipokrit apabila dia beribadah pada bulan Ramadan. Oh, okey, benda ni sama je macam pasal tudung, betul tak? Ada orang yang cakap dia nak pakai tudung, kalau aku pakai tudung, nanti aku pakai hipokrit sebab aku tak rasa betul-betul ready untuk berubah. Macam tu ke? Betul. Macam tu lah, sama. Jangan ambil confirmation pada kita orang. Tanya je. Kau marah. Tak, aku tanya je, takut sampai betul konten. Nanti aku dah bil, tak kena point. Tak apa. Okay, sebab tadi aku tak fokus. Buat macam aku tadi, buat kali kedua. Oh, yang kedua, tak ada masa pula nak editnya. Okey. Kau edit video ke? Oh, tak edit ke ni? Tadi aku kesian orang yang edit nanti. Kesian aku juga yang edit. Bukan kau post ke? Okey, pasal tadi kan, pasal Belum. Ternak pukul dia. okey, pasal tadi kan, pasal rasanya jawapan dia sama je. Siapa apa Arif cakap pun sama je point aku. Tak payah jawab. So tak nak panjangkan ni, next question. Next question lah nak tanya. Ha. Next question. Sama je nanti. Okay, the Kesian dia. Moderator dah okey, moderator tak ada soalan dah. So conclusion dia tadi pasal persoalan orang yang hipokrit ni. Dapat daripada input seko kat sini kan. Seko ni bagi kan. So dia perubahan dalam diri tu sebenarnya. Kalau kau ikhlas nak berubah, tak kira Ramadan kau tak Ramadan, kau beribadah je lah. Benda tu wajib. Jangan ikut mood, jangan ikut nafsu. Benda ibadah ni kau tak boleh ikut nafsu. Kau rasa macam aku nak solat sebab aku ada mood untuk solat. Aku nak buat ibadah lah sebab aku ada mood untuk beribadah. Kepala otak engkau nak ikut mood. Kalau kau pergi gym nak buat six pack, mat. Aku dah cakap macam apa? Siapa tu? Bukan. Yang mamak boleh. Yang mama. Mat, pakai otak sikit, mat. Awet Google. Kalau kau pergi workout, kau tak kira mood,
kau boleh disiplin diri kau untuk dapatkan six pack kan. Macam hari ni kau ada mood, esok kau tak ada mood, tapi kau pergi juga sebab kau tahu kalau kau disiplin workout ni kau akan dapat result yang kau nak. Kau akan dapat six pack, kau dapat biceps. Nampak result pun kita ada mood. Tapi bila bab solat ni, kenapa kau tak boleh buat benda yang sama macam kau workout tu? Kau tak ada mood tapi kau still go for workout. Ni kau tak ada mood, kau still go for solat. Kau boleh, benda is simple logic, is common sense. If you can do it in your worldly sense, why can't you do it in your akhirat punya sense? It's all just common sense, it's all logic. You good point. think in that sense. Bila jangan pisahkan pemikiran apabila datang dalam agama. Kau nak pisahkan dengan cara kau berfikir apabila kau berhadapan dengan benda-benda dunia ni. Bekerja, kesihatan, makanan, semua sama je. Kau just have to make sense of what you are doing. Kalau kau mula pisahkan benda tu, kau rasa macam agama ni untuk season. Ada masa tertentu untuk agama je. Macam agama ni bila pergi masjid kita beragama lah. Keluar masjid tak beragama. Masuk Ramadan beragama. Keluar Ramadan kita tak beragama. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tiga orang kat sini. Secular. Sebenarnya apa-apa pun kan, diorang bagi alasan je. Ya alasan. Alasan. Cakap, tak nak lah bro, nanti jadi munafik lah apa kan. Jangan Milo, nanti diorang rasa kau attack diorang. Tidak mereka. kecil hati. Tak ada. Saya macam cakap pasal diri saya lah sebenarnya ni. Cakap pasal diri sendiri. Kita cakap pasal diri sendiri. Cuba ulang lagi sekali. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Okay, tak apa, kita cut dulu. Okay, next question. Lama sangat lah bab ni. Okay, that's the point that I'm trying to say right now. Okay, make sense of what you are doing. Okay. Next. The next question. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okay, so aku Soalan Azam memang bagus dah. So aku akan tanya next question. Yang tadi tu hypocrite, yang kedua menjadi diri sendiri. Apa yang kau orang masukkan bila menjadi diri sendiri? Nazar ada cerita pasal kawan ni. Kawan ni bukan, tak ada. Tak ada, jangan. Weh, jangan, bukan pasal benda tu. Sekarang ni orang cakap pasal Wow. Okay, sambung. apabila dalam bulan Ramadan ni kan biasanya kita semua kena mengejar amalan apa semua tu kan, tutup aurat apa semua tu kan. Dan apabila bukan macam aku ulang balik je point tadi kan, tapi tak apa. Tu tak penting. Yang penting sekarang aku tengah cakap pasal menjadi diri sendiri. Apa korang punya opinion in terms of becoming yourself tapi at the same time compliance dengan agama punya tuntutan. Sebagai contoh, agama suruh kau ada panduan hidup satu, which is agama dah suruh kau ikut macam ni. Nak kena pergi masjid ke, nak kena solat 5 waktu ke, nak kena pakai tudung ke apa semua kan. Tu dah ada guideline. Tapi in a sense yang kau mengatakan bahawa diri sendiri kau tak kena dengan apa yang tuntutan agama tu. Kau rasa macam diri kau sendiri diri sendiri. I want to become myself, my own characteristic. I have my own uniqueness, and my uniqueness is not the same as what agama nak. So apa pendapat korang pasal benda tu? Kalau dia rasa dia mengikut agama, dia bukan menjadi diri sendiri. Bam! Okay. Take the mic! Who wants to start? Come on, Syafiq, go. Oh, that is so sedap one. Get it. Okay. Bagi saya, apabila kita menjadi seorang manusia ni kan, deep talk lah ni. Memanglah kita nak jadi diri sendiri kan. Sebab kita manusia, kita nak jadi siapa diri kita. Bukanlah kita nak jadi binatang kan. Kita kan jadi batu, kita jadi pokok kan. So kita nak tahu siapa diri kita. Kalau kita orang, kita jenis yang suka joyful, suka huha-huha. So kita jadi jadi macam tu kan. Tak payah tak paksa diri tiba-tiba orang tengah huha-huha, dia tiba-tiba dia sedih sorang-sorang kan. Tak payah tak paksa. So you have your own feelings. Setiap orang ada uniqueness dia sendiri. You can choose your own character, everybody can choose their own character. Tak ada masalah kat situ. Tapi the thing is, dalam kita menjadi diri kita sendiri, kita tak boleh nak lost sebenarnya siapa yang telah menciptakan kita. Kita tak boleh nak lost track kat situ. Sebab di atas kehidupan kita, there must be something yang telah created kita, and kita kena bersyukur ke atas dia.
disebabkan apa yang dia dah bagi kat dalam kehidupan kita. Dia macam pelik tau. Bila kita dah ada tuan, kita dah ada bos dekat dalam syarikat kita, kita bekerja dengan dia, tapi kita fikir macam kita nak bawa haluan kita sendiri, nak jadi diri kita sendiri. Tak nak ikut syarikat, tak nak ikut bos punya kata cakap, you kena ikut macam ni, kita nak sukses, you kena ikut macam ni. Dia tak nak ikut guideline. So bila kita nak jadi diri sendiri, kita masuk dalam syarikat orang yang kita bawa kita punya guideline sendiri, dia tak akan membawa kemajuan kepada syarikat tu. Tapi dia akan orang akan nampak yang macam Kucak kacir. macam Tak ikut SOP. dia ni tahu buat kerja ke tak sebenarnya ni. Dia ni sebenarnya tak bagi kerjasama je. Macam dia ni tak membantu dalam syarikat pun. So for what sake God want to help you? Because you don't bring anything into the company. You didn't serve the company, you tak naikkan company tu. Jen, bos boleh cakap, okay, kalau you perangai macam ni, saya turunkan you punya gaji. Ataupun you kena kick out terus daripada syarikat ni. So you boleh jadi diri sendiri. Why not? Telah bimbing syarikat, tapi you kena ikut the guideline yang telah diberikan dalam syarikat tu, supaya syarikat tu boleh naik, bos pun suka sama kamu. Itu macam. Betul, make sense tak? Logik tak? Make sense. Cerita ni memang make sense. Saya suka that Kenapa kita nak perumpamaan. asingkan agama dengan ni kan, kehidupan kan? Why do like that? Oh my god. That common sense is so very high. High, very high. Very Yes. high. I give a very simple example. Nampak Arifin macam ada benda nak cerita, lagi best cerita dia. Oh tak, sebenarnya Tenanglah. saya sebenarnya tengah serabut sebenarnya. Tapi okey lah. Jadi saya tak ada banyak sangat pasal menjadi diri sendiri ni, sebab saya rasa untuk persoalan nazar yang katanya setengah orang rasa macam bila dia buat benda yang setengah panduan agama ni, dia tak rasa macam diri dia sendiri kan. Tapi kita ni, kalau kita tak ada agama, kita ni jadi apa? Tu je lah saya rasa. Jadi saya rasa sebagai manusia, kita memang perlukan panduan untuk kita tahu ke mana hidup kita ni sebenarnya. Selain mengejar duit, selain mengejar dunia, itu je ke hidup kita? Itu je ke maknanya kehidupan ini? Jadi untuk saya rasa kita memang perlukan agama untuk tahu diri kita ni siapa. Kalau kita mempersoalkan ini, sampai bila-bila hidup kita takkan tenang. Hidup kita takkan tenang kalau kita asyik rasa macam kita akan tenang kalau kita tak ada panduan untuk hidup kita, untuk hidup kita overall lah. Itu untuk saya. Itu apa yang saya rasa lah hidup saya lah. Jadi saya tak pernah lah rasa macam saya kena fikir betul ke agama ni untuk aku kan. Sebab saya dah rasa macam memang saya perlukan benda ni. Kalau saya tak ada benda ni, saya tak tahu hidup saya ke mana. Itulah saya rasa tentang hidup saya dan agama saya. Biasa sambung sikit boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Thank you so much. Kamera ni kat sini. Sebenarnya orang yang kata dia nak jadi diri dia sendiri, in the terms nak pisahkan antara agama dengan dunia, sebenarnya dia jadi denial dengan diri sendiri sebenarnya. Sebab dia tak boleh nak terima, dia tak percaya dengan kuasa Allah betul-betul. Dia tak percaya yang sebenarnya atas usaha dia ni adalah pemberian daripada Tuhan. Dan kalau dia buka Al-Quran sekalipun, kalau dia baca Al-Quran, dia rasa macam terpaksa. Terpaksa sebab apa? Sebab dia, orang lain tengah baca, dia pun baca sekali lah, baca. Tapi dia tak rasa kenikmatan untuk menjadi hamba Allah tu. Jadi dia jadi in denial. Dia rasa macam setiap benda yang berlaku tu adalah kalau diseronok sebab dia. Kalau dia berusaha dapat duit, sebabkan dia. Kalau dia ada bad family, disebabkan dia. Kalau dia ada kehidupan yang stress, depressed, everything semua tu, disebabkan dia. Ataupun disalahkan orang lain lah. Biasa orang macam ni, dia senang untuk salahkan orang lain. Dia jadi in denial dengan agama, and dia senang salahkan orang lain. Sebab dekat mana dia tempat dia nak mengadu kan. Sebab satu, dia tak percaya dengan Tuhan, and dia tak percaya dengan agama. Dia tak mengadu dengan agama lah. Dia tak mengadu kat Tuhan lah. Dia mengadu kat mana dia banyak komplain dengan orang lah, cerita dia. Lepas tu 3. So
So bila kita tak percaya dengan Tuhan, kita tak percaya, kita tak yakin yang Tuhan ni bagi apa yang kita nak. Sebab kita memang tak nak percaya benda tu. Sedangkan Allah kata, mintalah daripada aku akan bagi kat engkau. Doa, kau minta, dia akan bagi. Tapi kau tak percaya. Doa, tak dapat. Doa, tak dapat. Kau macam give up dengan diri kau sendiri, kau give up dengan akhirat. Sebab apa? Bila kau minta, kau nak fast result. Sedangkan bila kau minta, Allah akan bagi kau apa yang kau nak. Tapi in the right time, in the right situation, baru dia akan bagi kau. Tapi kalau kau nak minta sekarang juga, nak dapat sekarang juga, tapi bila tak dapat, kau kecewa. Lepas tu kau dah fed up dengan agama, dah start dari situ. No, Allah bagi apa yang kau nak. Tapi kau kena tahu, there's a process into that. There's something you need to sacrifice. There's something hardship that you need to go through. And then kau akan dapat apa yang kau nak. Itu dah start pada niat. Niat, doa, ya Allah. Dan dia berusaha. Allah akan bagi one day. Tapi bila belum sampai waktunya, lepas tu kau dah frust, kau dah give up dengan Allah, Allah nak buat macam mana kau? Dia nak bagi tapi kau yang tak nak. So letakkan kepercayaan dekat Allah tu. Jadi tak salah untuk jadi diri sendiri, tapi bila kita ada kepercayaan dekat Tuhan, kita punya kehidupan akan jadi lebih bermakna. Ada pengisian, hati soul tu ada soul. Dia akan lebih luas dan rasa kasih sayang tu lebih banyak lagi. Daripada kita tak percaya dengan Tuhan, kehidupan akan jadi lagi sempit. Hidup akan jadi macam stres. Semua orang kita akan blame. Kita rasa tak selesa. Kita rasa anxiety. Kita rasa depressed. Sebab apa? Kita tak percaya dengan Tuhan boleh sembuhkan kita. Kita tak percaya atas perancangan dia. Tak percaya. Cuba try. Okay, terima kasih. Sama-sama. Milo macam mana? Memang saya tak fokus lah tadi. Dari segi untuk menjadi diri Banyak sendiri. yang aku cakap tadi. Aku rasa kalau korang bosan, boleh je skip. Pergi 4 masuk Arifin 4. Dah dapat lah. Milo tak jadi. Jadi aku rasa baru 32 minit. Lama lagi. Kita punya Lama podcast lagi. ni sejam lah rasanya. Tak apa. Kalau dia dah habis memori pun tak apa. It's okay. Memang nak habis dah ke? Tak banyak lagi masa. Jadi aku rasa aku pula lah aku nak cakap juga sebenarnya. Tak cakap lah, aku keluar. In terms of orang bercakap nak menjadi diri sendiri ni, bila orang menjadi diri sendiri ni, dia tak ada apa orang panggil tu boundaries. Macam Syafiq cakap tadi, bila kau masuk company, kau ada SOP dia, kau ada guideline dia, kau ada peraturan dia, and kau kena ikut. Sebab apa? Sebab yang kawal company tu siapa? Bos. Sama juga dalam dunia ni, kau tu ada orang yang mengawal kau sebenarnya. Dan manusia ni memang the matrix. Dan manusia ni memang perlukan peraturan. Seperti ke mana kau tengok lah dekat USA, paling jelas Malaysia pun ada dah. Bila orang tak dikawal dengan peraturan, diri sendiri tak ada prinsip hidup, ikut nafsu je. Kau tengok ada apa? Ada LGHDTV, LGBTVV, LBTQV. That's kind of thing yang berlaku adalah hasil daripada ikut nafsu dan merasakan diri dia dilahirkan sebagai orang lain, dilahirkan sebagai separuh-separuh. Merasakan diri dia tu bukan sepatutnya jadi yang diri dia yang lain. So, in context of menjadi diri sendiri ni sangatlah subjektif. Tetapi apabila manusia itu tidak dikawal, apabila manusia itu tak ada boundaries dalam diri dia, dia akan jadi pelik lah. Jadi melampau dari segi dia punya akhlak dia, daripada dia punya cara berfikir dia, dan daripada cara dia day to day activity. Tapi kalau korang berdebat dengan orang-orang macam ni, kalau korang tengok YouTube apa Matt Walsh apa semua tu kan, senang je diorang nak jatuhkan argument diorang sebab diorang tak logik in terms of their common sense and how they develop their arguments on this. Tapi yang aku nak sampaikan sekarang ni, walaupun kau cakap diri kau sendiri ialah seseorang yang tidak mahu mengikuti
peraturan ataupun tidak mahu mengikuti guideline yang diberikan. Kau rasa macam diri kau ni dilahirkan dan kau rasa diri kau lebih cenderung untuk melakukan kemaksiatan, diri kau cenderung untuk melakukan sesebuah dosa berbanding diri kau tu rasa tak selesa berbuat pahala, itu bukan menjadi diri sendiri sebenarnya. Itu in a sense of kau lebih selesa pentingkan diri. Kau rasa diri kau tu apabila mengikut nafsu, kau rasa bahagia. Kau meletakkan dopamine boost dekat kepala otak kau tu, kan? Dopamine boost sebagai panduan hidup kau. Kau rasa kalau kau buat benda ni kau rasa tak bahagia, itu bukan diri kau. Kau rasa kau buat benda tu kau rasa bahagia, so tu diri kau. Kau rasa macam kau punya kebahagiaan tu kau punya panduan hidup. Tapi sebenarnya Dopamin ialah panduan hidup dia. dopamine lah panduan hidup dia. Kalau kau tak dapat dopamine boost dekat dalam kepala otak tu, Mat, come on. Kita hidup dekat dunia realiti, Mat. Kerja keras. Kau ingat kerja keras tu dopamine boost ke? Kau nak dapat duit banyak achieve 2 juta ringgit tu sepanjang jalan tu semua dopamine boost ke? Kalau otak mana ada? Kau kena gila-gila struggle, sacrifice everything just to achieve that goal. Kalau kau nak achieve that kind of goal, you have to go to a lot of hardship, and those hardship tu dia ada guideline dia ada SOP dia macam mana nak go through all those hardship. Kalau kau jadi diri sendiri, kau rasa diri kau tak perlukan sebarang guideline, kau rasa macam kau nak achieve happiness everywhere you go, which is dopamine boost lah, not the eternal happiness. Kita tak boleh nak achieve eternal happiness all the time, tu dekat syurga je lah. Tapi dekat dalam dunia ni, kalau achieve happiness pun it just for seconds of time, a moment of happiness. Sebab eventually in this life you're going through losing your loved ones. Bila going through that thing, kau dapat happiness ke tak kan? Tak. So come back to this worldly sense lah, berpijak pada bumi yang nyata. Betul tak Arifi? Betul tak? Betul, sangat betul. Betul. Panjang sangat dah aku cakap ni. Tahu kenapa aku agree dengan Azhar betul ni. Kan? Okey, apa kata Milo pula pasal opinion ni? Milo. Tak dengar opinion Milo dari tadi. Tak ada orang cakap lagi pasal point kau. Cepat. Cakap balik point kau. Tak apa, boleh je. Tak ada kisah pun. Tak ada kisah. Lagi kena. Ni baju Ramadan 2021. Okey, nak tanya apa tadi soalan dia? Dopamine boost. Dopamine boost. Okey, dopamine ni adalah satu chemical di mana aku menyebabkan korang happy. Okey, tu je. Contohnya buat apa? Tak kisahlah, ada orang dia suka macam novel, dopamine. Dan apa-apa yang akan boost kau punya dopamine sendiri. Buat kita happy lah. Buat kita happy. Makan coklat, dopamine tinggi. So benda yang buat kau gembira, apa-apalah menyebabkan. Ada orang suka tengok kereta, bila tengok kereta, bestnya cantik itu dopamine juga. Ada orang tengok kereta, biasa je. Kalau kita beribadat boleh dapat dopamin tak? Kalau mengaji ke? Boleh? Yang boleh. Boleh. Tapi benda tu orang kata apa? Subjektif. Subjektif lah maksudnya. Kena dia kena dekat dengan agama. Dia kena faham lah. Sebenarnya kadang-kadang kan diorang solat semua ni, diorang tak faham. Apa tujuan kita solat, apa semua tak faham. So bila tak faham buat, memang maybe mula buat terpaksa. Tapi dia paksa sampai tapi dia tak nak cari jawapan, dia tak nak belajar. Yang penting ilmu lah. Penting ilmu. Sebab tak ada ilmu ni, korang akan mula fikir sendiri. Fikir sendiri. Dia dah Allah cakap dekat Al-Quran pun, manusia ni fikiran terbatas. Kan terbatas maksudnya kau tak boleh nak benda yang kau tak boleh fikir. So itulah Al-Quran turun supaya kau boleh follow benda-benda terbatas yang tak terfikir otak kau tu. Boleh digest. Boleh digest otak dekat Al-Quran tu beritahu. Macam tu lah. Betul. Tak ada panduan lah masa berfikir tu. Sebab kau tanya dekat dalam dunia ni, dekat negara mana yang tak ada panduan? Ada tak negara yang tak ada panduan? Ada tak negara yang tak ada law? Ada ke benda rules and regulation? Tak ada. Tak ada, semua benda kena ada. Sebab diorang tahu, Allah semua tahu manusia ni macam mana. Manusia ni perlukan guideline dengan manual. Al-Quran tu manual korang lah. Orang Islam. Sedikit lah saya nak tambah sebenarnya. Ada saya terbaca, tertengok satu video yang menyatakan bukan. Dia menyatakan dalam Quran ni tak ada satu pun ayat yang Allah sebut suruh mengejar kebahagiaan ataupun mengejar pleasure dalam dunia. Sebab kita lah hidup ni bukan tujuan untuk mencari kebahagiaan, tapi adalah untuk mencari keredaan Allah. Itu yang apa yang saya nampak lah, yang saya nak share kepada semua orang. Jadi kalau kita hanya mencari kebahagiaan, korang akan rasa macam itu je ke hidup kita sebenarnya. Kosong. Dah dapat kebahagiaan tu, and then lepas habis je dopamine tu, korang rasa macam buat snacks. Tak rasa apa. Sebab tu apa yang Dos tinggi lagi dopamine.
Drug, kena ambil drugs tu. Cocok kan, cocok. Itu yang buat saya terfikir. Di mana Allah sendiri tak pernah sebut pun suruh kita mencari kebahagiaan atau mencari pleasure. Sebab yang you kena kejar dalam dunia ni adalah redha Allah, redha Tuhan you. Baru you tahu tujuan hidup you ke mana. Bukan diri sendiri. Hmm. Bukan jaga diri sendiri. Terus menjadi persoalan tujuan hidup kan. Wow. It's very nice. Betul. Kita kena tujuan. What podcast supposed to be make Yes. people think. People think. Okay, fikir sekarang. Lepas ni nak buat apa? Tahu nak cakap apa lepas ni? Kita nak biar korang fikir. Pergi fikir. Otak Fikir. berjalan sikit. Fikir tu. Podcast. Bagus Harifi come for today. Come for today, Saya punya perlukan 30 saat saja. Untuk concludekan semua benda ni. So at the end of the day, dia punya point adalah kejar redha Tuhan. Tak, memang dah conclusion dah tadi. Dah conclusion. Tak, ni bagi yang paling pendek sekali. Pendek sekali. Tapi redha. 5 perkataan. Kejar redha Allah dah 3 kan. Tinggal kebahagiaan diri sendiri. Sacrifice lah. tapi in a sense aku rasa kebahagiaan tu kau tak boleh nak beli satu. Satu lagi kau tak boleh nak dapatkan benda tu unless kalau benda tu Allah yang bagi sebenarnya. Tengok Allah benda kebahagiaan ni mana macam ni kau nak beli? Kau takkan dapat benda tu. Allah je boleh bagi. And in that sense ikutlah panduan hidup agama yang dah diberikan. Betul, manual. Kalau nak bahagia, minta kat Allah. Minta. Allah je boleh bagi kau bahagia. Macam mana Allah boleh bagi kau hidayah? Macam itulah Allah boleh bagi kau apa yang kau tak ada. Tapi bila kita nak bahagia, kita kena tahulah ada benda yang Allah akan bagi. Untuk kita sampai tahap kebahagiaan tu, ada benda dia akan ambil daripada kita untuk sampai tahap kebahagiaan tu. Dan itu adalah ujian. Ujian tu datang berdasarkan apa yang kita doa. Apa yang kita minta. Kalau kita minta baik-baik nak bahagia, dia akan bagi baik-baik. Kalau kita minta yang jahat-jahat, dia akan bagi juga. Tapi kita akan dapat balasan dia macam mana nanti. So minta. Contohnya nak mengorak awet. Awet ni memang lawa kan. The best lah. Tengok kepala Cik P suka halang. This is the best girl I want. Tapi perempuan ni dia jenis kaki laki, suka mengumpat, suka cakap belakang. So kalau kau couple dengan dia, Allah akan bagi apa yang kau minta tu walaupun dia jenis perempuan macam tu. Tapi you need to face the consequences yang mungkin kau tak akan kenal dengan dia lama pun. Mungkin kau dah kenal dengan dia, kau takkan suka dengan perangai dia. Lepas tu kau akan belah macam tu je. Yeah, because Allah know what's best for you. Yes, dia nak yang terbaik. Dia akan bagi. Mintalah, aku akan perkenankan. Mintalah. Aku rasa ni pun bila bercakap pasal kebahagiaan ni pun relate dengan marriage juga sebenarnya. Dalam perkahwinan. Bila kau berkahwin, Panjang topik ni. Satu video lagi. bila kau berkahwin ialah untuk mencari kebahagiaan semata-mata. It's wrong sebenarnya. It's wrong. Sebab apa? Sebab kebahagiaan tu hanyalah sementara. Betul tak Cik P? Hanya sementara. Tapi bila kau berkahwin dengan orang tu sebab nak mencari keredaan Allah berbanding kau nak mencari kebahagiaan, insya-Allah kau punya perkahwinan tu akan long lasting. Sebab kebahagiaan bila berkahwin ni mula-mula je. Betul. Bila dah lama-lama Tak bahagia. dia mungkin dia bahagia kalau dua-dua tu masing-masing memahami pandai subjektif. Kebahagiaan tu pun subjektif. Subjektif. Tapi Tak. The hype. Dia hype lah. So if bila tujuan kau melakukan sesuatu tu adalah untuk mencarikan kebahagiaan, it's wrong lah. It's wrong. Tapi instead kau fokus tu more on membantu orang lain. InsyaAllah membantu orang lain, Allah akan bagi kau bahagia. Kau membantu contribute pada masyarakat, Allah akan bagi kau kebahagiaan. Tapi ada satu benda. Kalau actually sebenarnya manusia ni perlukan kebahagiaan ke? Actually manusia ni perlukan kebahagiaan ke? Betul, tapi the first thing dia perlu dapatkan sebelum dapat kebahagiaan apa dia? Kesengsaraan dulu. Ketenangan. Ketenangan. Sebenarnya kita hanya perlukan ketenangan je, bukan kebahagiaan. Allah cakap apa? Allah cakap, Ketenangan. kau ingat aku, hati kau akan tenang. Itu janji dia. Kau ingat kat aku, kau sebut nama aku, hati kau akan tenang. Jadi apa clue dia sebenarnya? Jadi
untuk kau bahagia, Sebab Allah lah. kau sebut nama Allah, kau ingat dekat Allah, atau kau beribadat dekat Allah, kau menghayati Islam, kau menghayati macam mana hubungan kau dengan Allah, hati kau akan tenang. Daripada situlah kau akan dapat kebahagiaan. Sulaiman dia masuk. Macam Arifin cakap, dalam Quran mana ada suruh kita kejar kebahagiaan, tak ada. Tapi hati kau confirm akan tenang kalau dekat dengan Allah. Itu cerita dia. Oh bagus aku buat apa conclusion. pendapat layman pula ya? Betul, saya setuju. Apa pendapat layman pula? Dia conclusion dah tadi. Bagi Habis. layman cakap. Liman nak cakap. Layman apa pendapat awak? Okey dah. Tapi aku rasa stigma masyarakat sebenarnya yang mengajar kita untuk mengejar kebahagiaan. Yes. Sebab kita dari kecil kita dah program dah dalam hidup ni, you have to be happy always. If you're not happy, you will be outdated, gagal dalam hidup, when you know, gotta think outside the box. Jangan terpengaruh dengan stigma masyarakat ni. Keduniaan ni, you have to, macam Milo cakap tadi, cari ilmu. Daripada ilmu tu lah kau akan figure out how to, you know, benefit your life more rather than sendiri fikir. Yang penting aku kena bahagia. Apa-apa dia, aku kena fikir pasal diri aku, bahagia. Diri aku, bahagia diri aku. Bahagia. Diri aku. Dan bahagia. Bahagia dan diriku bahagiaku. Dan bahagia kekal selamanya. Kalau aku tak bahagia, lantak pergi, semua orang pergi mampus. Penting aku bahagia. Mampus. Yang layman, Penting you know, think. Hidup ni, kalau tak contribute pada masyarakat, tolonglah. Mic drop. okey saja. Setakat saja. Baiklah, terima kasih kerana mendengar kita orang punya topik pada hari ini, iaitu tentang Ibadah puasa. Tentang Ramadan. Ramadan. Hikmah Ramadan. Yes. Jadi dengan itu, tanpa kita melengahkan masa, kita menjemput start balik. next host kita. band untuk nyanyikan lagu. Yes, Nazar untuk nyanyikan satu lagu. Okay. Dr. Karafi, untuk conclude apa yang kita semua bincangkan tadi. Okay. Alright, kita punya tagline guys. Dah updated ke masih boleh lagi? Apa tagline dia? Saya orang baru. Orang baru. Okay, belajar lagi Learn from the best. Tagline dia ialah What you give, you get back. where we share you